Okey, Assalamualaikum. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang Jumaat. Alright. So, bersama dengan saya Sifu Viral dari Solvi. Terima kasih kepada siapa-siapa yang bersama dengan saya pada petang ini. Walaupun kita tahu kerenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan sekarang ni tengah meningkat. Okey, ramai orang mungkin ada urusan merentas negeri pulang ke kampung ataupun nak pergi bercuti holiday lah. Tapi tuan-puan ada lagi menyaksikan live bersama saya Sifu Viral. Adakah anda tuan-puan tengok live ni dalam kereta mungkin. Alright, so kita nak tengok siapa ada pada petang ini, di mana sekejap sebentar nanti saya akan kongsikan beberapa perkara yang boleh membantu tuan-puan lah dari segi untuk memudahkan mendapat persetujuan daripada bakal pelanggan kita untuk mengambil ataupun membeli produk daripada kita. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk semak dulu suara. Okay, alright. So suara saya okey. Saya rasa jelas lah. Kalau tak jelas boleh terus nyatakan di bahagian chat. Alright. So macam mana tuan-puan? Okay, sihat ke? Macam mana dengan anda punya jualan? Adakah selepas fasa merentas negeri ni semuanya dah kembali normal? Boleh tak bagi feedback? Ataupun selepas fasa merentas negeri ni jualan makin sikit? Jualan di online makin sikit sebab ramai orang dah tak tengok phone sangat. Okey, semua pergi melancong, bercuti, balik kampung merentas negeri, jumpa sanak saudara, buat family gathering dan sebagainya. So saya nak tengok apa feedback kepada tuan-puan, abang akak, rakan-rakan perjuangan usahawan online yang bersama dengan Solvi live pada petang ini. Bagaimana feedback anda? Adakah sales tu okey ataupun sales tu makin tak okey selepas pengumuman daripada kerajaan government yang merentas negeri ni telah dibenarkan. Alright, so macam mana tuan-tuan dan puan? Tapi sebenarnya kalau sales tu naik ke turun ke, kita ni sebenarnya lah bagi saya sentiasa kena fikir jalan. Okay, cari jalan, cari kaedah ataupun apa-apa sahaja janji kita boleh make sure business online kita dari segi penjualan kita, dari segi rolling off kita punya cash tu sentiasa ada. Kita tak naklah bisnes kita ataupun apa yang kita buat ni usahakan selama waktu pandemik ni sia-sia saja, betul tak? Kita kalau boleh nak maintain, nak stabil, nak lebih meningkat. Okey, itu yang kita nak. Kita nak perjuangkan masa depan, mungkin masa depan generasi kita, masa depan hidup kita in future. Alright. So kita ada feedback daripada Puan Salmah, jualan sendu, jualan online sendu. Produk apa tu? Wow, tapi kita ada feedback daripada Tuan Hasmi, up sikit sebelumnya. Alright. So kita nampaklah sebenarnya it's all about adakah kita punya services atau produk ni diterima oleh bakal pelanggan. Adakah benda yang kita bawa ni memang mendapat approval lah daripada orang ramai, audiens kita, bakal prospek kita, bahawasanya produk kita atau servis kita memang dapat membantu mereka mencapai impian ataupun menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Alright, so sebenarnya saya taklah ambil masa lama petang ni, okay? Sebab waktu petang kan, saya mungkin akan buat, saya sahajalah live berkongsi sharing tentang cerita saya kan. Bagaimana saya ni sebenarnya, apa saya sebenarnya sebelum saya join Solvi ni. Alright, so kita nak mulakan topik lah, kita tak nak buang masa, okay? Sambil-sambil kalau abang akak, okay, tuan-tuan perempuan kalau tengah driving menghadap jam, okay, sambil-sambil pun boleh melihat lah, boleh mendengar apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan. So, topik saya pada petang ini adalah bagaimana cara untuk memikat hati pelanggan. Okey, hati bakal pelanggan supaya mereka setuju untuk menjadi pelanggan kita dan setuju untuk keep on repeating, okey, berulang-ulang mendapatkan servis ataupun membeli produk kita. Okey, so sebelum saya pergi ke tajuk itu, saya nak berkongsikanlah sebenarnya saya dalam sudut bahagian sales and marketing ni, saya lah nak cerita sikit lah. Saya memang sejak habis belajar pada tahun 2009, memang saya terus terjun ke dalam bahagian sales. Bermaksud memang saya ni seorang salesman pada asalnya. Okey, pekerjaan pertama saya selepas saya habis belajar di Universiti Sains Malaysia bukanlah dalam bidang kerajaan ataupun dalam apa-apa office. Okay, so saya terus terjun ke bahagian direct sales. Okay, bermaksud kita jual. Hari-hari kerja adalah seorang salesman, hari-hari ada target, hari-hari ada result yang kena bawa balik. Selagi result tak capai, selagi tu tak boleh balik.
Okey, bayangkanlah waktu pagi, dulu saya bermula sebagai seorang penjual, okey, salesman bisnes Astro. So saya pergi bekerja sebagai direct salesman Astro lah. So ada basic, tapi basic sikit sahaja. Yang penting adalah mereka nak push kita orang semua mencari sales, okay, and then dapat commission. So kalau kita nak fight income, kita kena fight sales, kita kena fight commission. So apa yang terjadi ialah pada setiap waktu pagi, kita sendiri yang arrange nak pergi ke mana untuk mencari prospek. Alright, so kita arrange, kita fikir sendiri, tak ada apa-apa arahan ataupun input daripada orang atasan, daripada bos. Okay, you want apa yang you nak, you kena buat. Means kalau kita nak lebih daripada 5 angka, kita kena buat cara kerja 5 angka lah. So kita pergilah, let's say pasar pagi ke, di hadapan bank ke, ataupun di hadapan pejabat KWSP ke, ataupun di pusat JPJ ke. Alright, so whatever tempat yang ramai orang, kita pergi. Kadang-kadang pergi karnival rakyat, karnival sukan, karnival sukan sekolah pun kita masuk. Alright, kadang-kadang di mana sahaja yang kita rasa tempat ni memang ada potensi untuk mereka mendengar apa yang kita cuba nak sampaikan. So, bila kita berada di situ, itulah dipanggil proses marketing, di mana kita cuba tarik seramai orang boleh untuk mendengar apa yang kita nak sharing. Alright, so cara tarik tu adalah marketing. Okay, once kita dapat prospek yang studi bercakap dengan kita, that's the time untuk kita closing. Okay, so apa yang saya dapat pengalaman lah, dia tak ada satu buku ataupun satu e-book yang mengajar saya untuk closing, untuk bagi orang tu setuju dengan saya on the spot dalam masa yang singkat secara face to face. Tak ada buku yang mengajar. So it's based on kita sendiri try and error. Alright. So apa yang saya dapat adalah saya dapat lihat saya punya senior macam mana dia buat demo kepada saya. Dia kata, okay Fakri, masa tu saya baru berumur 20 tahun Fakri, you tengok I buat macam mana. Senior saya ni seorang Chinese. Alright. Nanti saya akan share bagaimana saya perhatikan bagaimana seorang salesman ni buat kerja dan kenapa dia boleh mempengaruhi orang, pikat hati orang untuk setuju apa sahaja dia tawarkan. Alright. Benda-benda ni adalah benda yang kita boleh bawa ke dalam dunia online sebenarnya. Alright, so apa yang saya nampak ramai pada tuan-puan mungkin tak biasa membuat jualan di luar. So bila masuk ke dalam online, tuan-puan rasa benda ni semua tak penting. Tapi hakikatnya kita menjual dalam online, kita still menjual kepada manusia. So kita kena faham karakter seorang manusia. Seorang customer tu adalah manusia. So kita kena faham apa manusia ni nak sebenarnya. Okay, makin bulat Yes, saya dah lama makin bulat kan, tapi dah surut sikit lah. Okay, alright. So saya just nak sharing. Okay, sebelum saya buka saya punya penulisan, belum saya buka saya punya screen. So saya kembali kepada story saya tadi. Saya kata kat senior saya tu orang Chinese. Okay, you tengok Fakri, macam mana I buat. I nak you buat macam ni. 15 minit saja I bagi you masa. Okay, so saya nampak mula-mula bila dia tarik customer tu, okay, dia panggil, abang, sorry bang, boleh tanya sekejap. Okay, nampak dia ada introduction, dia bukan terus, bang, Astro bang, tak ada, dia ada introduction. Hi bang, free ke hari ni, buat apa, okay, pergi mana, nampak dia ada introduction. So dia ada mukadimah lah. Alright, kemudian dia tarik, dan apa yang kita akan buat adalah kita tanya dulu soalan. Bukan kita terus push produk. Macam dalam iklan, ramai orang buat terus push produk tapi tak bertanya soalan. So kita perlu fact finding. Kita tanya dulu soalan. Okay, duduk dekat mana? Kerja apa? Ada anak berapa orang? Okay, kemudian daripada persoalan tu kita dapat gambaran apa kriteria, apa latar belakang prospek. Bila kita tahu dia kerja apa, bila kita tahu dia duduk kat mana, berapa anak dia ada, kita tahu, okay, adakah dia sesuai untuk package Astro yang macam mana. So first adalah fact finding dulu. Kenali customer kita dulu. What they want. Apa dia orang punya problem. Bukan kita letak produk kat depan, kita minta customer faham-faham sendirilah apa masalah dia, apa yang dia nak. Okay? Alright.
Kena buang rasa malu. Kalau tak sale pun malu nak masuk. Yes. Yes, itu adalah cabaran lah. Tak semua orang yang berniaga online, kalau saya tarik orang, tarik tuan-puan, pergi buka booth, pergi menjual, tuan-puan tak semua yang dapat. Sebab saya faham untuk first time macam saya dulu, first time bila nak buat jualan di depan-depan ni, face to face ni, saya menggetar tangan. Okay, saya bila keluar ayat je saya macam tergagap-gagap, so memang tak boleh closing lah. Okay, so saya punya first customer adalah keluarga family India. So saya pergi depan, saya tarik daripada pintu masuk shopping mall, saya tarik dia ikut saya sampai dekat booth. Okay, tapi masa saya present tu saya tergagap-gagap. Nasib baik sini saya bantu. So itulah sebenarnya soalan yang kita keluar dulu untuk kita faham demografik customer. Sebab kalau kita tak faham customer, macam mana kita nak pikat hati dia? Dan kebanyakan usahawan online, anda semua, bukan anda semualah, ramai usahawan online yang tak pernah buat offline punya sales, okay, tak faham kenapa kita kena memahami customer. Okay, kenali customer. Know your pelanggan. Itu yang paling penting dari segi apa diorang punya situation hidup mereka. Okay, saya bagi contoh Astro. Alright. Once coming a family, datang seorang keluarga, saya akan tanya ketua keluarga, abang macam mana? Sekarang ni datang Jaya ni buat apa? Oh, beli sayur lah. Saya mau beli sayur, saya mau beli ikan untuk ini 1 bulan punya bajet. Okay. Berapa shopping kat dalam tu? Oh, sekarang 300 lebih lah, mahal jugalah, betul-betul. Okay, rumah kat mana bang? Oh, belakang ni saja, itu kondominium. Dengar kondominium. Bila kita dah tahu ini abang dia duduk dekat kondominium, means dia ada level lah. Okay, alright. So saya akan tanyalah, sekarang ni TV pakai TV apa? Dia akan bagi tahulah TV. Sekarang saya baru beli TV last month, TV masa tu TV LED tu kira dahsyat lah. Oh, TV LED. So sekarang datang siapa? Anak. So dia tunjuklah anak ada 3 orang. So daripada situ kita dah tahu dah, ini dia punya level punya macam mana. Okay, apa yang dia punya perlukan adalah dari segi luxurious. Okay, bila kita tahu yang abang tu adalah dia ada kondominium, dia stay dekat kondominium, tak kisahlah dia rental ke beli ke whatsoever, asalkan dia duduk kat kondominium, dia ada anak kecil, and then dia spend 300 lebih untuk per week, means dia ada duit. Cuma kita kena faham apa yang impian dia sebenarnya. Alright, sebelum kita nak kenali kita nak trick, kita nak tarik pelanggan, kita nak pick up pelanggan, kita kena tahu apa impian mereka ni sebenarnya, apa yang mereka mahukan. Sebenarnya bukan soal mahal atau murah, tapi bila kita dapat prospek, kita tak cadangkan something yang boleh memenuhi apa yang dia nak, apa yang dia impikan. Alright, so sebelum saya teruskan, saya nak share screen dulu. Okay, alright. Okay, so sebenarnya apa yang saya selalu pakai adalah saya akan mengkorek daripada prospek apa keinginan, apa impian paling dalam seorang itu nakkan. Okay, mengikut saya punya produk. Alright, tak semestinya mahal atau murah. Okay, bukan soal mahal atau murah yang menyebabkan kita tak dapat sale. Tapi sebenarnya kita tak dapat hantarkan mesej yang jelas kepada bakal pelanggan kita kenapa dia perlu produk ataupun servis kita, supaya impian dia, apa yang dia nak, apa yang prospek kita nak tu boleh tercapai. Okay, alright. So itu point saya. Tapi in order untuk tahu apa yang customer impikan adalah kita kena buat fact finding dululah. Alright. Dia tengah loading sekejap saya punya tulisan ni. Okay, saya share screen. So first adalah senang sahaja kenali pelanggan. Okay. Tapi kenali pelanggan tu bukan level surface, sedalam-dalamnya. Okay, so ini adalah fact finding lah. Apa-apa pun kalau saya buat secara offline, saya akan fact finding dulu. Saya nak kenal dulu dia kerja apa, dia gaji macam mana, ada anak berapa orang, kemudian selalu ataupun sekali dengan hobi, saya akan tanya hobi apa.
Okay, sebab bila saya tahu hobi customer, okay, daripada situ saya boleh tahu sebenarnya apa impian dia. Alright, nanti saya bagi tahu teknik satu lagi. Okay, itu kenali pelanggan. Kemudian daripada sini kita boleh macam summary-kan lah. Sebenarnya kita boleh summary-kan, kita boleh cadangkan, okay, 2 atau 3 benda yang mungkin menjadi impian dia. So kita tanya balik pelanggan kita. So saya ambil contoh tadi adalah seorang yang berduit tinggal di kondominium. Okay, so kenapa dia perlu ada Astro? Bukan Astro biasa, masa tu Astro Beyond HD lah. Okay, saya nak suggest kepada Astro Beyond HD kepada dia sebab daripada kenali pelanggan tu saya tahu dia ada TV LED. TV LED pada tahun 2010 ni adalah orang-orang kayangan je boleh beli. Ini cerita dulu. Okay, masa sekarang TV LED ni murah. Dulu LED ni 4,000, 5,000 lebih. Alright, so saya tahu dia ada capability. So saya nak cadangkan Astro Beyond HD. So saya nak tanya kepada dia, okay, saya cadangkan adakah ini impian dia. Saya tanya dia, kalau abang ada TV LED, and then kalau TV tu gambar tak cantik, okey tak? Nanti jiran-jiran datang rumah komplain tak? Saya tanya macam tu. So saya tahu, okey. Impian pertama dia saya buat suggestion kepada dia, saya tanya balik adakah dari segi apa? Credibility. Okay, credibility ni bermaksud, okay, kenapa dia beli TV LED adalah kerana dia nak ada status kepada jiran-jiran masyarakat sekeliling. Okay, so saya akan point kepada dia punya isteri. Okay, saya akan tanya dia punya wife. Kalau jiran-jiran masuk kan, tapi kita bukan tanya direct lah, kita tangkap macam ni. Okay, Kak, bila ada kat rumah tu, bila TV LED, ada jiran datang rumah tak? Ada. Dia orang kata apa? Kalau ada TV LED, dia kata cantik. Bagus ni, power TV ni kan. Dia orang puji Kak tak? Ada. Tapi Kak tak rasa ke kalau TV LED kemudian tiba-tiba gambar tu pecah-pecah? Macam tak kena je Kak. Macam nanti dia orang nampak macam tak best lah kan, jiran-jiran tengok kan. Dia kata betul juga betul lah. Kan, buat apa ada TV LED kalau gambar pecah? Bila jiran-jiran tengok nanti malu air saja. Lepas tu daripada situ saya tahu dah impian dia orang ni adalah dari segi nak ada credibility, dari segi status. Sebab dia orang berduit. So orang berduit ni dia tak kisah pasal harga, cuma kita je kena tune in, kita je kena pandai dari segi what dia punya keinginan, apa dia punya desire. Baru saya nak masuk topik desire. Alright. So saya daripada dulu sampai sekarang lah sebenarnya apa-apa sahaja bila saya nak buat sales, saya akan tekankan desire. Desire, keinginan dan impian. So senang cakap, saya selalu amalkan jual impian. Memang akan jual impian. Bermaksud contoh, saya dulu jual Astro, untuk orang yang ada duit, saya akan jual impian apa? Impian dapat pujian daripada jiran tetangga. Itu point saya. Kalau saya dah tahu, saya dah kenali pelanggan saya ni orang berduit, saya akan point out. Bayangkan kalau ada Astro Beyond HD ni, gambar cantik gila. Contohlah masa tu kan, TV pula lawa, jiran datang rumah, puji Kak oi. Okay. Alright, taklah malu. Nanti orang sebelah beli TV besar tapi gambar pecah, malu Kak. Contoh macam tu lah. Alright. So saya akan selalu amalkan jual impian. Okay. Alright. So kita tengok dekat chat. Alright. So ada orang bertanya, macam mana nak buat fact finding yang baik? Kadang-kadang prospek tak mau share sangat info mereka. Okay. Macam mana nak dapatkan fact finding? Maksud dia mereka dedahkan apa yang mereka punya situasi dari segi pekerjaan mereka adalah you kena pandai buat story. Benda ni tak ada dalam buku. Saya tak boleh nak bagi tahu dalam buku. Okay. Saya faham kadang-kadang bila datang customer ni, dia very cold. Dia macam kita tanya dia diam. Kan?
Siapa yang pernah buat sales offline, dia tahulah ada berbagai karakteristik customer. Ada yang datang macam mulut murai. Bila sampai-sampai pong, dia tanya macam-macam. Okey, ada yang datang, kita tanya dia jawab sepatah. Kita tanya dia jawab sepatah. Kita tanya dia jawab sepatah. So kalau customer yang macam soalan ni, macam mana nak buat fact finding yang baik? Kadang-kadang prospek tak mahu share sangat info dia orang. So mungkin dalam WhatsApp ataupun secara Zoom, okey, ataupun mana-mana medium untuk kita berhubung dengan pelanggan. Kalau dia susah nak bagi dia punya fact, kita yang buka story. Kita yang buka story kita. Kalau saya punya teknik macam tu lah. Kalau datang customer yang saya tanya soalan dia jawab sepatah, saya tanya soalan dia jawab sepatah, saya akan keluarkan story saya. Abang nak tahu tak? Minggu lepas kan, saya ada customer seorang ni, okey, kemudian dia punya TV punya besar. Lepas tu gambar pecah, lepas tu jiran dia datang rumah komplain. Lepas tu itulah yang dia dibeli, dia jumpa saya tu nak ambil Beyond HD ni. Macam tu lah. Lepas tu dia pun okey. Tapi orang macam ni, dia diam tapi dia punya otak berjalan. So kita kena come out story sampailah dia keluar mulut. Itu point saya lah. Itu teknik saya dululah. Okay. Alright. Okay. So desire, impian dipuji. Tapi tak semua customer dia punya desire adalah impian untuk dipuji. Alright. So inilah pelanggan yang introvert, kita kena buka story. Yes. Sebenarnya benda ni saya tak belajar mana-mana lah. Saya based on keadaan. Saya tengok saya punya senior buat closing, saya amalkan. So kita keep on practice, hari-hari kita jumpa orang. Okay. Bertahun-tahun saya jumpa orang daripada 2009 sampai today. So from there saya dapat tangkap, bila datangnya orang kita dah tahu dah kita nak pembawakan kita tu macam mana. So apa yang kita perlu tahu adalah kita perlu selidik bakal customer kita, dan daripada selidik tu saya wajib, kita semua wajib, tuan-puan perlu wajib adalah kita kena tahu dua perkara. Okay, kalau selagi kita tak tahu dua perkara ni memang susah nak dapat sale. Okay, nombor satu adalah what they want. What their desire. Ini dua kita kena tahu dulu. Alright. Selagi kita tak tahu kita punya bakal pelanggan, apa benda yang diorang nak, kita tak tahu, kemudian kita buatlah iklan macam mana pun, iklan kita tu, closing kita tu tak memenuhi apa yang customer kita nak, memang kita tak akan dapat jualan. Dan apa yang diorang nak sebenarnya, impikan sebenarnya, saya jual vision kepada dia. Alright, so ambil contoh lah. Kita ambil contoh Solvy. Okay, Solvy software. Okay. Setiap kali pengiklanan Solvy ni sebenarnya adalah jual impian. Kalau tuan-puan perasan lah, kalau pernah tengok iklan Solvy lah. Okay, kita jual impian apa? First adalah what they want. Usahawan online, apa yang anda semua nak, apa yang saya nak adalah sales hari-hari tanpa gagal. Setuju tak? Okay. Ini yang saya akan masukkan dalam iklan kalau nak promote Solvy. Tak kisahlah ejen Solvy ke, rakan niaga ke, saya ke, mana-mana partner ke. Kalau kita nak promote Solvy, kita akan highlight benda ni dalam iklan, dalam closing, dalam apa-apa medium. Bermaksud kita akan highlightkan sales hari-hari tanpa gagal. Sebab ini yang seorang usahawan online nak. So saya nak tanya tuan-puan yang berada dalam live bersama saya pada petang ni, betul tak apa yang saya kongsikan, iaitu tuan-puan sebenarnya nak sale hari-hari tanpa gagal. Walaupun satu sale pun tak apa. Sebab macam mana kita boleh tahu benda ni? Sebab kita banyak buat fact finding. Based on user. Okay, so anda sebenarnya kena interview balik, tanya balik, call balik customer-customer yang sudah membeli dengan anda. Kenapa mereka setuju beli produk anda? Punca dia tu sedalam-dalamnya.
So based on saya punya eksperimen, saya tanya semua orang, saya dapat rasa kalau boleh hari-hari nak sales. Sebab kita usahawan online, kalau hari ni banyak sale, tiba-tiba esok kosong sale, tak best juga. Tak rasa seronok. Okay, walaupun hari ni sale banyak, tiba-tiba esok kosong. Lepas tu tak ada. Lepas tu kosong, 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 baru ada balik. Lepas tu kosong, 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 baru ada balik. Kita tak boleh duduk diam. So based on this, barulah boleh keluar iklan, barulah boleh keluar copywriting, barulah boleh keluar bila orang PM tu tanya, bagi tahu terus. Betul tak? Kak, abang, usahawan online, you mesti nak hari-hari ada sale tanpa gagal. Nak tahu tak cara macam mana? Nampak? Okay, so benda ni diamalkan oleh semua orang, boleh amalkan, boleh tanya, boleh gunakan untuk semua produk. Sebab kenapa kita ni susah dapat sale? Kerana kita buat iklan ataupun ayat dalam WhatsApp lah kan, benda-benda tu tak memenuhi apa yang pelanggan, prospek kita nak sebenar-benarnya. Alright, so macam tudung, macam contohlah jual alat barang kosmetik, tudung, barang-barang kewanitaan. Okay, tak semua usahawan online ataupun seller online yang menjual kosmetik, jual kecantikan, fashion menitik beratkan keinginan dan impian seorang wanita. Kebanyakannya hanya menonjolkan dalam iklan tentang kecantikan produk dan ciri-ciri kenapa kena pakai produk. Contoh foundation. Bila buat iklan foundation, cerita pasal foundation. 5 minit senang pakai. Okey. Lepas tu foundation ni ada material macam-macam ni. Foundation ni mudah nak pakai. Foundation ni tahan lama. Foundation ni ada color yang cantik. Foundation ni boleh cantikkan wajah. Okey. Boleh hilangkan jeragat, boleh hilangkan jerawat. Kebanyakannya buat macam tu. Tapi kalau saya diberi peluang lah, kalau saya ni sampai satu masa in future, let's say saya ni nak menjual barang kecantikan wanita, foundation, fashion dan sebagainya, saya akan buat apa? Saya akan cari 10 orang wanita, okey, 10 orang, kalau boleh 10 orang, okey, saya akan interview mereka ni semua, okey. Contohlah wanita ni adalah saya nak jual produk untuk wanita yang dah berkahwin. Wanita yang berkahwin lah, contoh produk yang wanita belum kahwin pun boleh. So saya cari 10 orang, saya akan tanya seorang-seorang, okey. Maksud dia kalau dia tak nak jawab, kita cari orang yang nak sudi jawab dan kita bagilah token. Kita bagilah tester ke, kita bagilah free lead mate ke kan, as a gift. Sebab jawapan daripada customer kita sendiri tu sangat mahal. Itu lagi perform daripada kita sendiri fikir, kita sendiri assume. So saya akan tanya mereka, kenapa sebenarnya perlu cantik? Okay, kenapa nak cantik? Kalau tak cantik tak boleh ke? Contoh. So saya nak tanya dekat komen lah. Dekat contohnya Puan Salmah. Puan Salmah ada. Okay, so sebagai Puan Salmah, mungkin wanita yang dah berkahwin, boleh tak jawab kepada saya, kenapa perlu cantik? Kita kena correct sebab kita nak tahu keinginan paling dalam. Dan daripada situlah baru kita boleh pikat hati pelanggan. Okay, mula-mula kita kena correct daripada bakal pelanggan kita ataupun customer kita yang sedia ada. Sebenar apa impian diorang ni? Pikat hati suami. Okay, itu jawapan yang tepat. Tapi nak dalam lagi. Kenapa nak kena pikat hati suami, Puan Salmah? Kalau tak perlu pikat tak boleh ke? Nak juga kena pikat hati suami. Kenapa? Jawapan tu sangat tepat dah. Cuma boleh lagi dalam. Okay? Nak cantik sebab bila cantik boleh pikat hati suami. So lepas boleh pikat hati suami, untuk apa nak pikat hati suami tu? Untuk apa? Siapa-siapa boleh jawab. Dia sebenarnya very simple saja. Okay, nak rasa disayangi. Okay, sebab bila dah terpikat, suami akan sayang, suami akan puji
dan suami tak pandang wanita yang lain. Saya tak tahulah. Saya tak boleh bagi jawapan tepat, tapi adakah jawapan saya ni tepat untuk Puan Salma? So saya nak test dengan Puan Salma, betul tak kalau seorang wanita dia nak cantik, yang berkahwin lah, dia nak cantik, yes, dia nak suami tu setia kat dia. Dia nak suami buka TikTok tak tengok perempuan lain. Alright? So itu yang kita letak dalam kita punya iklan. Bukan letak pasal foundation lagi. Itu yang highlight kita. Sisis akak-akak sekalian, ada tak bermasalah suami suka main phone dan buka TikTok selalu tengok wanita lain? Nak tak saya bantu? Ada cara dia. Lepas ni dia akan selalu rekod video sisis akak-akak. Dia tak buka dah TikTok. Contoh. Alright. So kalau saya akan buat macam tu lah. Sebab daripada situ kita tahu ini kehendak paling dalam seorang prospek, seorang customer. And then daripada situ barulah kita cadangkan, okay, dengan pakai produk ni, benda yang kak nak ni sebenarnya kan boleh dapat, jangan risau. Jual impian. Kan bayangkan, nampak keluar dah perkataan bayangkan. Dalam WhatsApp kita letak bayangkan sis, kalau ada produk ni, suami terkejut, suami puji, suami kata wow, 10 tahun aku kahwin ni, first time aku tengok isteri aku cantik. Lepas tu dia sampai lupa lah nak buka TikTok tu. Bayangkan kak, happy tak masa tu? Kan? Seronok tak nak basuh pinggan, nak sediakan makanan, masak pun happy. Alright? Nampak Puteri Dewi? Nampak? Puteri Dewi. Main game, tengok TikTok, WeChat semua ada. So ini mungkin masalah seorang wanita yang diabaikan oleh suami sebab dia dah bosan tengok anda. So kita jual impian kepada customer-customer, bayangkan. Okay? So pakailah teknik bayangkan. Jual impian kepada bakal pelanggan. Tak semestinya produk kecantikan. Produk apa? Produk let's say kereta. Sama juga kereta. Kenapa kalau contohlah saya ni penjual kereta Velfire ke Alphard. Bayangkan cik, tuan dah ada Alphard ni. Okay, tuan bawa Alphard ni keluar orang dekat kawasan jiran tetangga tu kan, sampai keluar pintu tengok siapa dia ni. Itu satu. Lepas tu tuan upload dekat social media, TikTok, Facebook, ramai gila orang komen mengucapkan tahniah tuan. Orang puji tuan. Lepas tu mak tuan boleh cerita kat satu kampung dia, tuan dah beli Alphard baru. So benda ni, bayangkan ni, jual impian ni, saya memang amalkan since 2009. So saya bawa kepada dunia online lah sebenarnya. Ini salah satu rahsia saya lah. Saya sentiasa jual impian, jual vision kepada customer, jual visi. Okay, you bila ambil produk ni, ini you akan dapat nanti. Kita bagi dia clear. Kita bagi customer kita faham. Oh, dengan beli produk ni, yang ni yang aku akan dapat. Yang ni yang aku akan capai. Yang ni yang aku akan jadi. Bila customer kita faham, baru dia setuju. Alright? So itu satu point. Okay, point kedua, last saya nak share adalah kita boleh amalkan satu teknik yang saya pakai lah. Kalau tuan-puan tak nak amalkan pun tak apa. Okay, saya cuma nak sharing apa yang saya amalkan. Alright, saya panggil teknik tu. Okay, sebelum kita jual impian, ada orang kata nak dapat respon daripada prospek tu sangat susah, betul tak? Respon prospek sangat susah. Okay, kalau dia masuk dalam WhatsApp, okay, kita tanya siapa nama pun dia dah tak nak jawab. Okay, bagaimana kita nak dapat respon dari prospek adalah, kalau dulu secara offline, okay, saya akan pakai teknik sesumpah. Tu dia, teknik sesumpah pula. Okay, nama ni tak ada apa, saya just gelarkan sahaja teknik sesumpah. Okay, kenapa saya panggil teknik sesumpah?
Kerana sesumpah ni seekor binatang yang boleh ubah warna mengikut persekitaran, betul tak? Okay, dia punya tagline sesumpah ni, kalau dia pergi tempat warna hijau, dia tukar hijau. Kalau dia pergi tempat warna merah, dia tukar merah. So saya kena, sebagai seorang salesman, saya kena jadi seperti sesumpah. Contoh kalau seorang wanita, okay, cerita dia, saya pernah jual penapis air kuku dan kowe secara offline. Ini cerita pada tahun 2016 lah. Okay, saya berada di booth sini. Saya kat sini. Okay, lepas tu ada akak ni jalan tet dengan dua orang lah. Dan dua-dua ni sebenarnya pakai seragam nurse. Bila akak nurse ni jalan, saya tegur. Assalamualaikum kak nurse. Gimana makan apa semua, kita buat mukadimah lah. Sorry, ada tak masa sikit nak sajalah nak bersembang dengan kak kan. Macam mana? Macam mana hari ni kerja? Okey ke? Rehat ke ni? Nampak? Okey. Kita mukadimah dulu. Okey. Bila lepas mukadimah tu, saya nak amalkan sesumpah, saya perlu tahu apa situasi akak-akak dua orang tu tengah hadapi. Okey, saya tanya, tengah rehat ke? Ya, dia cakap, yelah akak tengah rehat ni. Sajalah round-round kawasan ni kan. Nak pergi beli air jap. Okey. Oh, tengah rehat ke? Ramai ke patient dekat klinik tu? Oh, sekarang ni ramai lah. Kata-kata penat jugalah. Dia jawab macam tu. Maksud dia, saya tahu keadaan akak dua orang ni keluar rehat sebab nak release stress. Okay, kan diorang ada rehat kan, sejam setengah kan, release stress. Okay, sebelah klinik ni dia dekat dengan shopping mall, klinik kesihatan dekat dengan shopping mall. So dia pergi shopping mall, dia just nak, bukan nak beli barang pun, dia just nak jalan-jalan, minum-minum air kan, nak release stress kan, dapat aircon sikit kan, tengok-tengok orang sikit. Okay, release stress. Alright, sebab dia penat dekat klinik kesihatan, dia penat. Lepas tu saya mula mengamalkan teknik sesumpah, iaitu kita sebagai usahawan online, kita kena talikan diri kita dengan customer. Ini teknik sesumpah. Ni customer, kita kena berada di tempat yang sama dengan customer. Kita kena berada dalam kasut yang sama dengan customer. Okay, dengar balik cerita saya. Akak nurse datang dekat booth, then dia beritahu dia rehat jalan-jalan sebab dia penat dekat klinik. Ramai gila patient, banyak masalah. And then saya akan masuk sebagai teknik sesumpah. Saya pun kata macam ni. Okay, saya faham kak. Yelah sebab adik saya pun sebenarnya dia farmasis. Dia pun dengar cerita pada dia lah, penat kan. Lepas tu kadang-kadang on call kan. So kita faham lah situasi kak macam ni kan. Sebab tu lah adik saya ni bila dia ada cuti je dia nak pergi melancong. Betul tak kak? Kalau kak nak bercuti kak mesti pergi melancong kan? Sebab stres kan? Okay. So saya talikan saya dengan dia tu, saya mula point out, okay, adik saya pun bidang kesihatan juga. Walaupun tak samalah, adik saya farmasis, dia adalah nurse. So kita menunjukkan kita faham customer tu punya masalah dan situasi. Kita menunjukkan yang kita berada dalam kasut dia. Kita faham keadaan yang dia alami lepas daripada fact finding. Keadaan yang dia alami, masalah yang dia tengah alami, dari segi apalah masalah dia, kita faham. Supaya bila dia tahu kita faham dia, anything suggestion, anything cadangan yang kita nak propose kepada dia tentang produk kita, dia boleh terima. Dia boleh mudah terbuka. Kita boleh senang pikat hati dia. So kita kena ada dalam kasut customer. Okay, kalau customer cakap dia adalah nurse, okay, mengikut dia punya seragam, dan dia punya masalah sekarang adalah terlampau banyak patient, sibuk, life dia tak cukup masa, balik kerja pun penat. Saya pun kata, betul, saya setuju kak, saya sangat faham. Sebab adik saya sendirilah, dia farmasi, okay, dia pun cerita benda ni saya, padahal saya ni bukan ada experience pun tentang line kesihatan, betul tak? Tapi saya cuba sedaya upaya untuk samakan saya dengan customer. Talikan dengan customer. Kalau customer datang dalam WhatsApp ke, dalam offline ke, customer seorang mekanik, saya pun faham, saya pun mekanik jugalah. Sepupu saya pun mekanik juga, penat 24 jam, kereta masuk tak habis-habis, customer marah sebab lambat siap kereta. Nampak?
Empathy. Alright, word dia ada empathy lah. Tapi saya panggil teknik untuk tallykan diri saya dengan customer. Supaya customer tu selesa dengan kita. And then daripada situ barulah saya correct apa yang dia nak sebenarnya. Dan daripada situ barulah saya propose, okay, sekarang ni akak dengan adik saya ni situasi sama. Akak nurse busy gila, tak sempat. Bila balik rumah, nak buat kerja rumah pun tak sempat. Betul tak kak? Adik saya pun sama. Okay, so apa adik saya buat kak? Adik saya ada penapis air kuku filter ni lah. Sebab yelah tengah malam, gila kak nak masak air tengah-tengah malam. Kalau suami minta teh tarik malam-malam, adik saya dah ready dah dengan air panas. Dia 3 in 1 je jalan. Okay, so kak nampak tak? Adik saya sama lah. Dia pun ada masalah macam kak juga kan. So dia ada benda ni lah, saya propose kat dia lah. So macam mana? Kak rasa okey tak? Adik saya pun sama macam kak. Kalau kak ada benda ni, insyaAllah lah. Kan? Saya tengok adik saya taklah teruk sangat bila balik rumah kan, kerja penat apa semua kan. Contoh. So kita tallykan diri kita dengan customer. Kita boleh point out apa yang customer hadapi. Kita sendiri kena jam dalam masalah dia, dalam situasi dia. Barulah dia buka pekung. Barulah dia rasa dia boleh bagi tahu segala detail-detail yang selama ni dia sorokkan. Baru dia mesra dengan anda. Baru dia terpikat dengan apa yang kita nak cakap. Selagi dia tak rasa yang kita memahami dia, selagi itu dia akan anggap kita hanya nak menjual. Dia akan anggap kita datang kepada dia untuk keuntungan, untuk profit. Bukan kita datang untuk bantu dia. Alright, so ini yang saya amalkan. Mula-mula adalah saya fact finding, kenali customer. Kedua, saya akan masuk dalam kasut customer. Saya akan tallykan hidup saya dengan dia. Saya akan jadi sesumpah lah. Saya akan jadi sesumpah. Okay, sama seperti anda, sama dengan anda. So anda peniaga usahawan online, saya pun peniaga usahawan online. Saya sangat faham anda. Anda kalau boleh hari-hari nak ada sale, kalau boleh nak profit tinggi. Okay, bila dapat sale tu untung besar, tak nak untung kecil. So saya faham anda. Saya pun usahawan online sejak 2016. So Solvi sangat faham. That's why kita come out dengan satu solution yang dapat bantu membesarkan profit anda, untung anda. Sebab ramai usahawan online bila dapat sale kira balik rugi. Bila dapat sale kira balik alamak tak dapat untung. So nampak pembawakan tu. So anda kena jadi sesumpah lah. Okay, kalau customer tu anda tahu dia seorang guru, anda pun berbincang soal guru. Okay, so ini lagi power lah. Kalau boleh call lagi power lah. Kalau jumpa depan-depan lagi senang. So benda-benda ni, skill-skill ni memang sangat power. Diamalkan oleh orang-orang yang buat services macam agent takaful, financial planner, agent investment. Mereka lagi power. Mereka memang boleh selami apa customer punya situasi, masalah, kehendak, impian. And then from there, mereka akan develop satu cara untuk make sure orang setuju, iaitu kita membina collect, kita kumpul yes. Okay, benda ni saya tak tahu nak buat ebook, saya just sharing apa yang saya buat, dua benda ni. Ketiga last pada petang ni, kita kumpul yes daripada customer. Bila kita dah jadi, bila macam ni, bila dah fact finding, kita dah tahu masalah dia, kita pun tunjuk yang kita faham dia, kita berada di kasut dia. Ini masalah you, saya sangat faham lah, saya tahulah, tak payah cakap lah kak, saya sangat faham kak punya masalah ni memang berat, memang besar. Tapi kak nak tahu tak, InsyaAllah kalau ada benda ni, bayangkan kak. Dia keluar. Bayangkan kak bila kak balik, okay, dapur nampak cantik, kemas. Kan? Dekat tempat kerja stres. Bila balik tengok kuku kowe cantik kat situ, ada lampu malam-malam. Kata cantiknya dapur aku. Lepas tu, bila suami nak air panas, nak bancuh air panas, kak senang je. Ketiga, lepas tu kawan-kawan kak daripada klinik datang rumah, tengok, cantiknya dapur kak. Betul tak kak? Betul kak? Dia kata yes. Betul. Cantik tak kak? Cantik kak dapur kak? Cantik kak dapur kak? Yes, betul. Yes, cantik. Kumpulkan yes. Kak dah cakap banyak kali yes kat saya ni. Kak sign je lah. Bila lagi kak? Bila lagi nak bagi dapur cantik? Bila lagi kak bayangkan lah nanti orang datang rumah puji kak. Yes, betul tak? Yes, betul kan? Nampak? Situ datangnya closing.
Selepas kita dapat yes, yes, ya, betul, daripada customer, you punya part untuk closing masuk. Alright, tapi kalau secara berdepan ni, benda ni proses 15 minit sahaja. Kalau face to face, kalau produk anda mudah untuk dijual lah. Okay, 15 minit anda kena buat proses ni. Dia lebih daripada 15 minit dah masuk 20 ke 25 minit, dia dah mula fikir panjang. Dia dah mula fikir panjang dah. Okay, dia dah mula nanti gaji dapat nak kena kira balik komitmen. Dia akan mula sekejap lah, tak apalah saya fikir dulu lah, saya tanya cik abang dulu lah. Dia kata tanya cik abang dulu, okay, itu habis lah, you kena follow up pula. Alright, so itu dari segi offline. Kalau dari segi online pun, okay, kita collect yes, kita bagi terus, okay, ini yang akan bantu menyelesaikan masalah sis, ini yang akan memberi satu impian yang sis nak. Bayangkan sis akan macam ni. Saya rasa sis dah setuju dengan saya, okay, sis ambil lah offer ni. Barulah kita keluar urgency. Sebab kalau tak ambil offer sekarang, nanti esok apa. Dan sekarang ni saya offer sis, kalau ambil sekarang, ini dia punya gift. Ini benefit. Alright. So itu 3 perkara lah yang saya sendiri buat, yang saya nak kongsikan secara lisan lah kepada tuan-puan. Alright, so saya rasa sampai sini sahaja perkongsian live saya. Saya hanyalah nak berbicara lah, sembang-sembang lah. Okay, benda ni bukanlah power sangat, cuma saya sharing apa yang saya buat sebagai seorang salesman daripada 2009 sampailah 2018 saya aktif menjadi seorang salesman di luar. So hari-hari memang hidup saya dipenuhi dengan sales. Hari-hari bermula dengan kosong. Okay, setiap hari bermula dengan kosong. Itulah tagline saya. Every day start with zero. Kalau kemarin dapat berpuluh-puluh sale, hari ni kosong balik. Alright, itulah salesman. Alright, so memanglah tuan-puan anggap salesman ni macam golongan yang gila duit, yang nak makan duit anda. Sebenarnya itu pandangan negatif yang kita nampak. Tapi kalau kita ambil dari sudut point positif, bagaimana seorang salesman ni, walaupun dengan orang yang stranger, tak kenal dengan dia, dia boleh masuk, dia boleh twist psikologi manusia tu supaya setuju untuk bercakap dengan dia dalam certain period of time. Bagaimana orang tu rushing, sebenarnya ada urusan, tapi boleh stop sekejap. Kepada seorang salesman, itu benda yang mahal. Kalau you all boleh buat, memang power lah. Sebab sebenarnya setiap manusia ni sentiasa ada urusan nak buat, tapi bila jumpa dengan salesman, orang tu boleh stop dan bercakap sekejap, 5 minit, 10 minit, kemudian tiba-tiba terbeli. Itu yang sebenarnya kita perlu nampak sudut positif daripada salesman. Okay, tapi of course kita kena faham psikologi. Sebenarnya tak semua orang yang kita approach akan sesuai untuk membeli produk kita. So kita kena juga buat marketing yang bagus, yang boleh filter prospek yang berkualiti, supaya prospek yang masuk kepada kita dalam WhatsApp ke dalam website adalah golongan-golongan yang memang perlukan produk kita. Kalau tidak, nanti kita penat sahaja. Alright, itu marketing punya side pula lah. Okay, so semuanya kena selari, kena kesinambungan lah. Alright, so terima kasih, kita jumpa lagi. Kita pun nak menghampiri maghrib. Alright, terima kasih. Saya doakan semoga sihat belaka, semoga semua berjaya. Okay, stay tune dengan Solvi. InsyaAllah kita akan bawakan lagi pelbagai topik-topik yang kita boleh share kepada tuan-puan. Bukan setakat saya saja. Saya akan bawa lagi macam partner saya, Mustaqim Sifu Auto, dan beberapa lagi orang dalam Solvi untuk sharekan beberapa input-input yang mungkin sedikit sebanyak dapat membantu tuan-puan untuk bagi tuan-puan capai impian. Mungkin tuan-puan, impian tuan-puan adalah financial freedom, di mana tuan-puan bila nak keluar pergi shopping tak perlu kira dah. Macam saya dulu nak pergi beli barang, terpaksa buat nota. Okey, Pampers berapa puluh ringgit, Milo berapa puluh ringgit, sabun basuh baju berapa ringgit. Kira-kira alamak terlebih bajet ni, kena kurang sikit lah. Sabun tu kalau ikutkan boleh ambil 3 kilo, saya ambil sekilo, 1.5 kilo sahaja. So itu yang masalah yang kita hadapi. Kalau boleh, impian kita nak pergi shopping 2 troli penuh tanpa kita kira. Pergi kat cashier, angkut, okey bayar. Tak payah fikir. Itu impian, mungkin impian tuan-puan. Itu impian saya masa dulu. Okey, saya tak nak dah pergi shopping mall, terpaksa tulis dalam buku nota.
Nak ambil, letak balik. Ambil, alamak, mahal, letak balik. Alamak, terlebih lah. Lepas tu anak, papa nak aiskrim, nak ni. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay, perasan tak benda tu? Tak boleh. Alright. So ini mungkin impian tuan-puan. Tuan-puan bayangkan. Saya jual balik impian kepada tuan-puan. Bayangkan pergi masuk Aeon, pergi masuk Lotus, pergi masuk apa? Giant, pergi masuk shopping mall. Dengan selambanya tolak 2 troli. Rasa macam tu. Dunia ini anak yang punya. Lepas tu wife ke, suami ke, anak-anak. Papa, mama nak ni. Ambil 10 tak apa. Kenapa sikit sangat? Ambil lebih lagi. Nak aiskrim? Ambil. Semua ambil lah. Okay, kita nak tak macam tu? So insyaAllah lah kalau ada Solvi, mungkin impian tuan-puan macam tu tercapai. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Terima kasih semua.